Tak ingat kat mana formula, tapi tak apa, saya ingat. Kalau kita tengok tadi, ingat tadi, padi ada kitaran hidup. Teknik yang kita cuba kongsi dan cuba untuk buat percubaan ini hanya akan berlainan sedikit sahaja. Kira-kira 25 hari pertama percambahan biji benih. Kemudian apabila benih padi yang macam ini sudah besar, kita pindah tanam ke sawah, teruskan macam biasa. Itu saja. Jadi kita nak tunjukkan ini kalau orang dah tanam padi banyak tahun, semua ni dia sudah tahu patutnya. Ini untuk yang saja untuk kita refreshkan. Okey. So kita kat sini ada benih padi. Ini benih Mardi MR 297 dekat Semenanjung. Ini popular juga lah, dia dipanggil Siraj, berhasil tinggi. Okey. Langkah pertama, step pertama apabila kita hendak buat kaedah ini adalah bermula dari pilihan biji benih. Okey. Bila padi ni kita buka dia, tak apalah, patut kita kat. Macam ini kita tak boleh nak ni kan, tak boleh nak tahu siapa yang elok, siapa yang tak elok. Sebab tu kita gunakan air. Kalau tengok manual yang ada tadi tu, kita rendam dulu dengan cuka kayu. Tapi kalau tak ada cukup kayu pun tak apa. Okey, kita boleh rendam terus. Rendam terus. Rendam saja. Sikit lagi. So bila kita rendam, kita boleh terus nampak ada yang terapung. Kan? Yang terapung tu langsung jangan guna. Buang dulu. Ya. Buang dulu. Buang dulu. Buang dulu. Okey. Okey. Lepas itu, kalau guna cuka kayu, jangan biar lebih 1 hari. Kalau guna air ini, hari kedua, tengok lagi. Sudah ada keluar mata atau tidak. Kalau tidak ada keluar mata, air ini eloknya gantikan. Kita gantikan dengan air baru. Katakanlah kita ganti dengan air baru. Ada air baru kan. Sebab kalau padi itu hari kedua dan hari ketiga sehingga dia keluar mata, kalau dia masih ada yang terapung, jadi kan ada terapung lagi, buang juga. Hendak yang betul-betul tenggelam satu, dan juga bertunas, bermata, dia keluar bibit. Yang itu yang kita nak masukkan ke dalam media cambahan. Okay? Jadi langkah pertama sudah siap. Maksudnya selepas 3 hari semua benih tenggelam. Nombor 2, semua benih bibit bermata, bertunas. Sudah. Okey, sekarang ni kita pilih kita punya media tanaman. Paling senang kat sini sekam padi kan? Asal pun kata dekat saya dia murah. Sabut kelapa senang dapat ke susah? Senang. Mana lagi murah? Ke sabut ke? Sabut. Sekam murah. Siapa yang murah? Sabut murah ke sekam? Oh, ada sekam, ada sekam, sekam sabut. Oh, apa rumah kampung sendiri punya, murah. Ikut tak kisah, boleh. Tapi kalau kebaikan, kalau guna sekam, apa kebaikan dia? Dia ada satu zat. Silikon tu adalah nama unsur. Okey, silika adalah silicon oxide, SiO2. Okey, dia ada banyak nama ni. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam ni, seeloknya kita gaul dengan ni baja, pupuk baja dulu. Okay, cara nak buat? Tadi dekat kelas sudah tunjukkan kan dia punya kadar kan? Tunjuk ni ya. Susah nak pegang.
Boleh dengar ke? Ini adalah baja MCC hijau tau. Ini peladang baja yang sama ke? Sama kan? Jadi baja ini boleh ambil kadar dia kita gunakan 100 kg N per hektar. Kalau kita convert 1 meter persegi tu guna 100 gram ini. Kemudian kita pecahkan macam ni. Pecahkan dalam ni. Masukkan dalam bekas ni. Cuma satu nak ingat ya, bila guna serbuk macam ni, kalau tangan luka, baik pakai plaster, nanti pedih. Dia sebab dia dah serbuk kan, bila tangan tu ada luka sikit pun dia akan cepat masuk. Bukan ada lah guna banyak tu. Jauh ni, apa? Sekam bakar dari Perak. Betul, dari Perak. Saya ada seorang student, dia dapat daripada Bali Perak. Tapi tak kira lah sekam Tambunan ke, sekam Perak ke, sama je. Ini tak berapa halus tau. Kalau ada yang halus pun boleh guna. Cuma yang terlalu halus, nanti kalau ada air dia akan jadi mampat. Okay, yang ni kurang mampat sikit, baguslah. Tambahkan serbuk baja. Tengok ya, saya sentiasa biarkan tangan kering. Ketika buat benda ni, keringat satu benda. Jangan basah tangan. Tangan basah, pantang dia tak boleh kena baja. Apabila baja, sama ada dalam bentuk serbuk atau bentuk butir ni, terkena air walaupun sedikit, dia akan hilang. Dia akan hilang. Sebab nitrogen N tu, dia meruap. Dia meruap, dia jadi gas balik. Dalam ni kan ada nitrogen, dia join balik dalam udara, dalam atmosfera. So jangan ya, tangan sentiasa kering. Jadi boleh mix terus. Macam masak-masak. Ini saya buat sikit je. Kalau nak buat besar-besaran, masaklah banyak-banyak. Masaklah banyak, kau lah banyak-banyak. Pernah buat cucuk? Sikit saja. Dah siap. Eloknya kau yang elok lah. Kurang satu lagi juga. Dada. Apa itu? Dada. Dada? Kurang itu dada kan? Dada kita dah satu hau masuk semua. Okey, ini dia punya bekas. Ini demo sampel saja, jadi kecil lah. Yang nak buat yang besar tu macam dalam manual tu sudah lagi. Oh, putus. Kenapa melekat terus sangat? Dah putus ke? Tak apalah. Biar ada macam ni. Okey, saya isi. Isi sahaja. Doktor. Yep. Egg carton. What? Egg carton. What? Egg carton first. Sekejap. Isi penuh dulu. Itu untuk yang jenis sabun. Okey. Kalau yang jenis kertas, dia kosong. Ini kertas ni boleh juga. Tapi yang ini kena basah. Eloknya cari-cari dulu. Okey, cari-cari dulu. Boleh sama ada masukkan terus. Guna dia sahaja ataupun nak combine dengan ini. Boleh juga. Sebab ini adalah media tanpa tanah. Apa-apa pun boleh. Boleh. Nak tambah ni lagi, nak top up atas. Boleh. Sama sahaja. Boleh sahaja. Okey. Cuma kalau yang ini susah nak letak baja. Kan? Sebab tu galakkan guna sekam bakar. Sebab sekam bakar ada silika. Okey.
Tapi ini kalau nak jimat kata rasakan bakar tak ada banyak, tapi nak penuhkan juga boleh letak kertas dulu. Sebab kertas ni sebenarnya akar senang pegang. Dia senang pegang, dia akan merebak lagi cepat. Dari kebaikan dia lah. Okey, letak ni. Lepas itu, sudah jadi. Ini tak balik ke sini. Ambil air. Jangan isi penuh tau. Sebab ini nanti berat kan. Isi dulu separuh. Ni pun macam terleping ni. Tak apa. Jangan letak benih lagi. Bagi diserap basah dulu. Nak biar satu malam pun boleh. Biar dia perlahan-lahan turun. Biar dia perlahan. Jangan tekan nanti. Ya, kalau nampak sini dekat nampak dia bertukar warna dia tukar sikit. Maksudnya media tadi dah semula serap lah. Diserap. Sudah basah. Sekejap saja. Masa ini kena buat apa? Letak apa? Letak benih? Benih yang apa dua keadaan? Saudara mata, lagi satu tenggelam. Ya, betul. So boleh letak benih. Ini maksudnya bermata dan tenggelam dia dalam 3 ke 4 hari. Dia akan ambil masa. Jadi kalau nak buat ini kena plan awal lah. Jangan nak buat esok baru hari ini baru nak semua benda tak jadi. Nanti lambat. Jadi buat awal. Bila sudah bermata, saya tak adalah yang bermata kan. Baru buat hari ini. Masukkan satu sahaja. Satu. Betul-betul ni satu sahaja. Perlu katakan dalam? Tak perlu. Sikit saja. Masuk. Nak baring boleh, nak cucuk macam tu pun boleh. Letak tengah. Macam kuih raya. Kan? Kuih apa tu? Yang letak cherry kat atas tu? Semprit. Letak cherry. Letak. Okey, kalau lepas letak tu, lepas tu buat apa? Tutup dengan plastik. Tutup dengan plastik. Plastik apa? Okey. Katakanlah tak ada macam ni kan, tak kena DIY. Dan juga tempatkan di tikus. Boleh guna ni lah. Ni DIY sahaja. Kita gunakan plastik mesh macam ni. Bengkok kan. Lepas tu ikat je dengan cable ties. Tutup macam ni. Kan? Tutup macam ni. Sebenarnya ini tutup dia, tapi saya nak tunjukkan kalau tak ada. Kalau ada lagi senang. Tutup kan? Balut dia dengan ini panggil apa? Kasih tembikai. Mana masuk? Apa panggil? Ada bahasa tu? Wrapping. Dusun panggil ni wrapping. Oh, maju. Dusun tak pakai plastik tu. Dusun panggil apa ni? Plastik tu. Plastik aja. Tutup sayur. Ni. Boleh macam ni. Sebab dia jenis melekat tau. Jadi kita boleh balut dia senang. Macam balut buah tembikai itu. Ada sajalah. Baru saja. Satu jalan. Settle. Satu lagi. Koyak lah benda ni. Supaya Itulah yang orang tinggal dia macam expired. Plastik tembikai pun ada expired. Macam dia tak ada. Kenapa makin susah? Ada yang baru? No, The one is new one. The other one is new one.
Alright. Boleh. Buat macam ini, cahaya masuk. Nah, ingat, kalau kita tadi belajar keperluan apa? UCANM. Apa? U apa? Udara. C? Cahaya. A? Air. Okay. N? Nutrien. M? Ini dia. Kan? Sudah jadi. Lepas tu, buat apa? Cucuk. Nah, ni. Cucuk lah dengan pensel. Kenapa kena cucuk? Supaya udara oksigen. Lepas tu, supaya tak panas. Dalam ini panas nanti. Cucuk lah, cucuk lah. Sikit saja. Sudah. Lepas tu biar. Apabila dia sudah besar, dia sudah apa tu? Pucuknya sudah cecah bumbung ini, buang semua, boleh letak bawah panas macam biasa. Sampai umur paling elok untuk pindah ke sawah sekitar umur 25 hari. 25 hari ke 1 bulan. Itu memang paling elok lah untuk pindah. So nanti bila dia sudah tumbuh, we don't have that. Dia akan tumbuh seorang-seorang kan macam ni. Ini sudah besar sangat ni. Lebih kurang macam ni lah size dia. Dia akan jadi macam ni seorang-seorang kan. Nanti bila sudah jadi, keluar daripada kotak tanaman ni, cabut, tinggikan. Jangan potong. Jangan. Tak kisahlah nenek moyang cerita wasiat, jangan dengar. Jangan. Betul, jangan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nombor satu, dia ni masih kanak-kanak. Kan? Lepas tu pergi ambil makanan. Lagipun bila kita potong ni, ada satu sebab, tapi dia macam jauh sikit lah dia punya sebab. Bila potong ni, ada hormon lain akan keluar dekat bawah ni. Hormon itu akan kurangkan anak pokok yang keluar. Dia tak nak macam itu jadi. Pokok akan jadi gemuk, kurang anak pokok. Jangan potong. Sesudah dapat ini, terus tanam dalam tanah. Saya tak ada tanah kat sini. Tak ada. Tak ada tanah. Bekas saya satu dah. Tanah tanah lah. Tak ada basuh. Tapi nampak kan macam mana? Nampak tak pokok tu selalunya? Ini masa dekat UPM lah. Bila sudah 28 hari, pokok tu memang besar ini. Apa ya? Jangan. Akar jangan potong, pucuk jangan potong. Jangan traumatize trauma pokok. Langsung. Sebab apabila kita potong ni, ada benda kat dalam pokok yang jadi yang akan menurunkan hasil. Ya. Dia macam ni lah. Budak 10 tahun tu setiap hari tarik telinga. Tarik. Ada salah hari ni? Baik, tarik juga. Hari ni jahat, tarik 3 kali. Hari baik, tarik. Hari tak baik, tarik. Lama-lama kan dia tak besar, dia patut. Okay. So yang ini terus tanam. Satu, jarak dia. Jarak dia. Ini kita boleh ikut di Indonesia. Jarak dia. Di Indonesia sebenarnya dia buat yang elok sekurang-kurangnya 30 cm. Antara satu pokok ni ke sini 30 cm. Ya. Sebab bila besar ini, kan bila besar macam ini, ada ruang dua kan. Ini satu ruang. Ini satu ruang. Bagi berdiri sekejap. Kenapa dia dengki tak nak berdiri? Berdiri. Kalau bukan di sana.
kan? Nampak rugi kan? Bawah ni, kita cerita bawah tanah ni banyak oksigen. Pengudaraan elok, dan nanti bila 1 minggu 2 minggu lepas tu kita tabur baja biasa, baja itu dapat pergi ke seluruh tepi-tepi. Pokok tu boleh ambil semua, cukup masa. Air dia tidak perlu tinggi. Air dia kalau 1 cm pun dah cukup. Kalau tinggi pun tak apa. Tapi kalau tak cukup air, ataupun macam air biasa saja, bergenang-genang, macam air dalam ni bergenang-genang. Macam ni. Sudah nampak. Dia nampak, tengok. Banyak ke sikit kok? Sikit je. Bisa bergosong. Orang ada habis. Sikit saja. Dah, boleh juga. Sebab apa? Oh, boleh. Ini saya rasa semua orang patut tahu. Kita diampang ni. Hah? Perhatikan lah. Ya, parati. Okey. Satu benda yang semua orang patut tahu lagi satu mengenai penanaman padi. Padi tidak memerlukan banjir untuk hidup. Padi dalam air, banjir tu bukan keperluan. Cuma pokok padi ni dia ada kelebihan luar biasa berbanding tumbuhan lain. Dia kita panggil sebagai tumbuhan semi akuatik, separa akuatik. Dia boleh hidup dekat tanah biasa kosong tu, macam pokok bayam tu boleh. Kalau duduk dalam banjir pun dia boleh. Dua keadaan, dua alam. Jadi ini adalah kelebihan sebab kebanyakan rumpai tak boleh duduk dalam basah banjir. Jadi bolehlah padi hidup. Tapi kalau pokok ini sudah besar, sawah sudah kosong, tak ada rumpai, terus letak. Sebab dia akan cepat tumbuh dan rumpai tak sempat nak membesar. Jadi air yang banyak-banyak macam ni, kan, tengok air yang banyak macam ni, boleh gunalah. Tak perlu. Ni banyak-banyak ni sebenarnya tak perlu. Cukup sekadar lebih kurang macam ni sahaja. Basah tanah saja lah. Ya, ada kebaikannya. Bila air itu cukup basah sahaja, terminologi dia, cukup basah sahaja, lebih banyak oksigen boleh masuk. Bila lebih banyak oksigen boleh masuk, lagi banyak anak akan keluar. Ni macam anak di tepi ni. Tapi kalau benang itu sudah banyak air macam mana? Tak apa, cuma tak perlu. Tak perlu. Okey? Jadi ingatlah ya, pokok padi semi akuatik tak perlu banjir, tapi kalau banjir pun dia tak kisah. Jangan sita-sita, oh kalau padi punya air banyak apa? Itu sebab untuk mengawal rumpai. Okey, padi banyak, air dalam banyak kan. Setelah tu itu padi rumah mana ada banjir? Ke satu gunung Kinabalu banjir. Adakah orang tanam padi bukit kan? Teres tu bukan sentiasa ada air. Ke dekat sini tak tanam. Dia kat mana gunung tu? Okey. Alright. Jadi bila sudah pindahkan ke sini, biarkan nanti selepas 1 minggu sudah boleh letak baja macam biasa. Ikutlah jadual dia macam mana. Saya tak tahu jadual kat sini macam mana. Kalau dia kata letak baja pertama ikut saja sampai dia berhasil. Nanti semua ni kosong kan? Semua ni akan dipenuhi oleh anak pokok. Semua ni penuh. Dia akan penuh. Kalau daripada mula kita letak dia dekat-dekat, sempit. Di atas sempit, di bawah lagi sempit. Kita tak nampak bawah sebab dalam tanah. Okay? Jadi daripada permulaan, sebab itu kita kata kita jaga dia dari elok, dari permulaan. Dari bibit, jauhkan dia sikit. 30 cm dah okey. 30 cm. Okey. Okey. Alright. Okey, untuk saya rasa setakat tu aje lah. Ada yang tak jelas, ada yang tanya. Okey. Alright. Perlu kena Apa? perlu kena bajak juga tu sawah. Sawah boleh macam biasa.
Sediakan sawah macam biasa saja. Bila sudah boleh tanam saja. Tak ada masalah. Dia yang ubahnya sikit je waktu ni. Dan ini adalah ini adalah percubaan. Bukan kita nak suruh orang tanam padi secara manual ke pokok-pokok satu tu, tak. Untuk percubaan memang kena tanam tangan dulu lah. Sebab itu kalau komuniti ni join, kita bagi sedikit insentif untuk bayar upah tu. Sekurangnya tempat tu adalah orang nak tengok jaga kan. Right. Okey. Ada soalan ke? Clear? Ya. Plastik apa itu? Mana? Ini? Boleh? Kalau tak nak guna, ada plastik lain? Okey, kalau tak guna tu, kalau persekitaran sentiasa lembab, tak apa. Macam di UPM, panas tau. Sekarang ni nak musim kemarau. Nanti permukaan sekam itu basah, tapi di atas tu kering. Pokok itu hanya okey 2 hari je, lepas tu terus coklat. Jadi kita dapat tahu kalau tutup macam ini, nanti pokok itu sentiasa akan okey. Bukan lama pun. Sampai dia cecah pucuk itu, cecah ini, buka. Sebab betul ni kita nak perangkap kelembapan. Kita tak mahu kelembapan terbebas. Sekarang ini kelembapan udara dalam ini mungkin sekitar 70%, 60%, 70%. Agak tak tinggi. Tapi di dalam ini hampir 100%. Sebab kita tutup. Jadi bila kita tutup itu, biji benih itu tak perlu risau. Air sentiasa cukup. Jadi dia boleh bertumbuh dengan lebih laju lah. Apa hidup? Boleh juga. Boleh. Kalau rajin siram air, tak tutup pun boleh. Dia asalkan pokok itu cukup air. Keperluan asas tumbuhan air. Okey, air itu boleh dapat sama ada kita siram ataupun kita ini kalau kita orang kan tak sempat malas tak apalah tutup je. Lepas 1 minggu buang Mungkin padi dekat Sabah tumbuh laju, tak perlu 1 minggu, 5 hari sudah boleh buang lah. Ini kira macam bandage sikit lah. Dah sihat buang lah, tak payah nak pakai sampai bila kan. Okey? Jadi itu kereta tu boleh gunakan? Apa? Kereta tu untuk tapak sembahyang. Boleh, sama saja macam kertas. Cari-carikan. Cuma yang ni keras kan? Saya akan suruh student saya rendam dulu. Kena rendam dulu lah. Dulu. Cutter telur, rendam dulu. Sebab dia keras, dia bukan macam kertas ni. Rendam dulu. Bagi dia lembut, baru masuk dalam lubang semayan. Kemudian dekat atas tu nak tambah dengan sekam boleh, tak nak tambah pun boleh. Okey, ikut apa yang ada. Ada orang macam, saya tanah semua ni, saya memang ada tanah. Boleh je tanah, tapi berat lah nanti nak angkat ni. Kan tanamkan ni, berat nanti. Berat. Okey, setakat saya nak demo itu sajalah. Boleh nampak ke Kak Aida nak buat dia? Okey. Soalan. Ya. Apa ni? Selain dari itu kan, apa ni? Apa itu? Selain daripada ini, boleh guna polystyrene tak? Yang tebal, kasih lubang. Cahaya boleh masuk tak? Hah? Yang ini. Maksud saya yang ini. Bawah tu? Boleh. Boleh guna polystyrene. Bawah ini kayu pun boleh. Takut. Takut ni. Takut bawah ini. Tak kisah. Yang atas ini je kena kasih sebab nak bagi cahaya masuk. Itu yang bersih. Tadi kan kita belajar cahaya kan kena ada. Tapi takut ini kayu boleh, plastik boleh, emas pun boleh. Kalau ada. Kan? Ada moyang tinggalkan kotak emas. Aku nak kotak emas tu. Dia tak bocor, boleh simpan air, boleh bubuh. Kan? Itu tray telur. Boleh kan tu tempat sembahyang kan? Boleh, tapi telur ni kita tahu nanti lama bukan basah dia akan pecah sendiri. Dia pecah, dia hancur.
pernah cuba, dia hancur. Tapi kalau beli telur yang dalam karton plastik tu, itu boleh. Kan macam telur omega tu, dia punya bekas tu kan plastik kan. Itu boleh. Itu tak hancur, itu macam 300 tahun lagi pun kita dah hantar, dah kompos dia ada lagi. Okay? Alright. So, macam mana kalau dia nak jual? Ada sistem. Okay, macam mana ya? Macam ni, saya bagi komuniti peluang kalau nak turut serta dalam percubaan ini. boleh tulis. Boleh. Kalau ada individu atau kata tadi ada tanah komuniti, kalau nak cuba, just tulis nama kat sini, nanti kita punya grup akan cuba kontak kembali. Oh, ni ada pula body battery. Ni. Boleh yang terus, tak kisah. Tak kisah. So, apa dia? Boleh. Nanti kita akan kontak kembali sebab kita orang bukan orang Sabah, kita orang Semenanjung. Jadi kita kena gunakan WhatsApp saja. Mungkin nanti di hujung apabila sudah bahasa nanti kita letak semula untuk bandingkan kaedah biasa dengan kaedah baru. Ada dekat sini kat depan ni, kalau nak tulis berkumpulan boleh, seorang pun boleh. Untuk yang berminat tu nanti kita akan buat macam agreement persetujuan lah. Macam berapa nak sedikit nak bayar, macam mana cara nak ambil gambar ke, macam mana. Itu saja. Ingat ya, saya baru ni dekat negeri Sabah tahunan dulu. Tak pergi. Seremban tak pergi. Tak pergi. Kedah tak pergi lagi. Sebab ada. Memang yang first. So kalau nak tulis, kumpulan ke apa boleh dekat sini ya. Ini boleh kat sini. I feel like I'm setting a butt. I'm trying to make people let's get scammed. Sambil itu kalau ada salah boleh tanya ya. Saya kat sini. Ya. Ini namanya padi siraj. Padi berhasil tinggi. MR Mardi 297 nombor kod dia. Macam mana kita mau lepas Ini memang Semenanjung. Dia macam padi popular kat sana lah. Sederhana. Macam 100, bukan 100, 85 cm. Tak sampai 1 meter. Tak sampai 1 meter. Sampai macam padi siang boleh. Padi siang. ya. Ini macam ini bahasa tinggi lah dekat sana. Dia selepas transplant pindah 112. Ini apa yang sangat sederhana. Bukan. Kadang ada jenis barang kalau dia sudah matang